Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan cuba cover untuk dua lagi proses, iaitu constant pressure process dan juga constant volume process. Jadi untuk constant pressure process, rumus dia adalah seperti berikut, iaitu kita mengetahui bahawa P1 sama dengan P2 dan nama lain dia adalah hukum Charles, dan nama lain dia juga adalah isobar atau isobaric. Isobar atau isobaric. Jadi bila kita dapat soalan, kita akan tengok rumus seperti biasa, dan rumus dalam final pun begitu juga. Kita kena pastikan rumus apa yang ada dan tiada dalam yang diberikan, jadi kita mudah ingat. Okay. Dia memberikan rumus isobaric process, U2 tolak U1 MCV T2 tolak T1, W sama dengan P V2 tolak V1, atau W sama dengan MR T2 tolak T1. Okay, ini adalah rumus yang kamu kena biasakan dalam final nanti, dan nama dia pun kamu kena ingat. Nama dia adalah isobaric bagi constant pressure process. Jadi ini saja, 3 saja rumus yang diberikan, tapi kita tengok rumus dalam kita punya nota. Kita ada PV sama dengan MRT, V1 over T1 sama dengan V2 over P2. Ini adalah daripada rumus. Okey, ini adalah daripada rumus yang kita modify sebelum ni, daripada rumus universal law. Okey, P2, V2, T2. So bila dia kata isobaric, dia adalah setekanan, jadi dia, sebab itu dia terhasil begini. Jadi kita ada work macam ni lah, tak ada seperti diberikan dalam rumus final. Tapi bila kita nak tulis nanti, W sama dengan P V2 tolak V1, atau W sama dengan MR T2 tolak T1. Artinya ada dua rumus W di sini. Dan kita ada heat sama dengan MCP T2 tolak T1. Okey, ini adalah heat constant yang diberikan untuk setekanan. Dan ini adalah rumus-rumusnya. Harap kamu dapat ingat. Yang tak diberikan dalam final adalah ni. Okey, rumus asal bagi isobaric ni. Jadi kita terus kepada example. Okey, example ni dia dah berikan contoh bagi memudahkan kamu. Contoh basic. Dan sekali lagi saya suka mengingatkan kepada kamu agar merujuk kepada chapter 2, di mana di situ terdapat hukum Charles ataupun pressure process yang banyak latihan sebelum ni kita tunjukkan. Jadi quantity of gas. Okey, jadi kita tengok kepada contoh kita yang kita dah ada ni, sedia ada, iaitu isobaric V1 sama dengan P2. Dan kaedah yang sama juga, kita guna rumus atau persamaan, dan kita diminta cari T2 lah. Okey, jadi ini jawapan dia. Basic sama macam chapter 2 juga. Okey, kita tengok kepada contoh seterusnya, iaitu 0.05 kg of air M initially awal at 130 degrees Celsius T1 is heated at a constant pressure P1 sama dengan P2 untuk perkataan constant pressure of 2 bar P1 until the volume occupied, sehingga
sehingga isi padu adalah 0.0658. Isi padu yang digunakan adalah 0.0658 meter cube. Calculate the heat supplied and the work done. Jadi CP diberi 1.005 dan R 0.287. Macam biasa, tulis balik apa yang kita dah baca tu. M sama dengan 0.05 kg. KT 1 sama dengan 130 darjah Celsius campur 273. Kita akan dapat 403 Kelvin. Kemudian kita ada P1 sama dengan P2 sama dengan 2 bar. Bar 10 kuasa 5 kilopascal, 10 kuasa 3, 5 tolak 3, 10 kuasa 2. Jadi akan mendapat nilai 2 darab 10 kuasa 2 kilopascal. V2 sama dengan 0.0658 meter cube. Okey, CP diberi 1.005 dan R diberi 0.287. Okey, sekarang kita nak cari soalan suruh cari Q heat supply dan juga disuruh cari work done. W. Okay. Jadi bila kita mencari heat supply daripada rumus yang kita ada, Q sama dengan MCP T2 tolak T1. Kita terus tengok pada isobaric process, sebab proses ni kita dah dia dah cakap adalah proses setekanan. So isobaric process adalah proses setekanan. Dan rumus untuk haba dia adalah MCP T2 tolak T1. Jangan salah proses sebab nilai Q semua di sini, rumus Q dia semua lain-lain. Jadi isobaric adalah Q sama dengan MCP T2 tolak T1. Okay, kita tengok apa yang telah diberikan daripada data. M ada, CP ada, T2 tiada dan T1 diberikan. Jadi dekat sini Q yang kita nak cari pun tiada. Jadi ada dua unknown yang kita perlu settlekan sebelum kita guna rumus induk ni. Jadi kita cari T2 dahulu. Okey, bermula cari dengan T2. Jadi macam mana kita nak cari T2? Kita boleh guna PV sama dengan MRT. Sebab kita nak cari T2, maka kita guna 2, 2, 2. Okey, T2 duduk sebelah kanan, biarkan dia di situ. V2 over MR. Sebab dua-dua ni berada di atas, darab, turun bawah, jadi bahagi sama dengan T2. So, T2 kita masukkan nilai 2 darab 10 kuasa 2 darab dengan 0.0658 bahagi M 0.05 dan R diberikan 0.287. So kita dapat T2 adalah 917.07 Kelvin. Okey, ini kita punya T2. Dari sini barulah kita boleh gunakan untuk mencari haba ataupun Q. Okey, jadi M diberikan tadi 0.05, CP 1.005, T2 saya bawa turun bawah sikit T2 917.07
tolak tolak T1 403. So tolakkan dulu suhu dalam ni, lepas tu darab dengan CP, darab dengan M. Bagi yang kurang mahir menggunakan kalkulator atau kurang mahir dengan matematik, dia boleh buat tu dululah. Jadi kita akan dapat 25.83 kilojoule. Jadi sebab Q kita dapat nilai positif, maka heat supply ataupun haba dimasukkan. Jadi ini adalah jawapan bagi haba. Okey, seterusnya dia minta kita cari, seterusnya kita akan mencari kerja. Bagi contoh ini, kita boleh pakai beberapa rumus daripada isobaric ni. Kita ada dua-dua rumus. Dua-dua rumus ni kita boleh gunakan. W sama dengan P V2 tolak V1, tapi kita tiada nilai V1. Jadi kita carilah nilai V1 dulu. Kita boleh guna PV per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Sebab proses isobaric, jadi V1 over T1. Kalau kita nak guna PV MRT pun boleh 1, 1, 1. So V1 sama dengan MR T1 P1. Jadi saya pakai yang ni lah. V1 sama dengan V2 over T2. Oleh kerana T1 ni berada di bawah, dia bahagi, kita bawa dia naik ke atas ni. Ke atas ni T1. Kita kena silangkan dia. Kalau dia kat bawah, naik ke atas. So sini T1. Jadi kita dapat 0.0658 darab dengan T1 kita adalah 403 dan T2 kita adalah 917. Jadi kita boleh masukkan dalam persamaan kita yang kita dah dapat ni. P 0.0 MCP. Sebentar. W sama dengan P, kita dapat 2 darab 10 kuasa 2. Sebab dia sama nilai sebab itu tak ada 1, tak ada 2 kat bawah ni. Kerana P1 sama dengan nilai P2. Ini adalah proses isobaric. Jadi kita V2 0.0658, kita tolak V1 0.0289. Ini jawapan. Jadi kita dapat jawapan dia 7.38 kilojoule. Kalau kita nak guna persamaan yang lain, yang lagi satu tu, W sama dengan MR T2 tolak T1. Ini tak payah carilah pun P dia. So, kalau kamu guna persamaan yang ni, so terus masuk nilai 0.05, R 0.287, T2 917.07 tolak 403. So W tetap juga kita dapat 738 kilojoule. Ini kaedah yang pertama. Ini kaedah yang kedua. Daripada dua rumus yang diberikan dalam isobaric untuk kerja. Seterusnya kita tengok kepada constant volume process. Ini rumus dia sama juga.
Okay. Ini rumus asal dia adalah daripada PV 11 over T1 sama dengan P2 V2 over T2. Okay. Oleh kerana seisi padu, maka nilai isi padu dia sama, kita buang. Sebab itu tinggal P1 over T1 sama dengan P2 over T2 dan PV sama dengan MRT. Okay, ini rumus basic. Jadi work dia adalah kosong, no work, sebab gas ni dalam bekas tertutup atau rigid vessel. Kemudian kita ada Q sama dengan mcv tolak T2 tolak T1. Ni CV bukan CP, sebab dia adalah berkaitan dengan volume. Kalau macam tadi pressure process, constant pressure, betul MCP. Okey, U2 tolak U1. So, kita tengok pada example. Di sini dah ada pengiraan example. Oh, sebelum tu kita tengok rumus final lah. Apa nama dia? Seisi padu. So, isothermal, adiabatic, polytropic, isometric proses. Ini adalah proses seisi padu, di mana U2 tolak U1 sama dengan MCV T2 tolak T1, W sama dengan kosong, Q sama dengan U2 tolak U1 sama dengan MCV T2 tolak T1. Okey, Q dia sahaja yang ada nilai. Tapi nilai Q dia adalah bersamaan dengan terus sama dengan nilai U2 tolak U1. Okey, kita tengok, ingat balik pada basic rumus, iaitu U2 tolak U1 sama dengan Q tolak W. Dalam kes ni, kalau W kosong, U2 tolak U1 sama dengan Q. So, soalan, the specific internal energy of 2 kg fluid, so M, is increased from 120 kJ per kg to 180 kJ per kg. Ini adalah specific internal energy. Dia dah cakap specific internal energy adalah U. Dia kata meningkat, okay, U1 daripada 120 kepada U2 180 ketika constant volume process V1 sama dengan V2. Determine the amount of heat energy required to bring about this increase. Jadi kita dah tahu rumus kita, U2 tolak U1 sama dengan Q. Okay, heat energy source. Jadi kita darabkan je lah. Okay, 180 tolak 120, kita dapat 60 kg. Kilojoule per kg. Ini adalah untuk 1 kg. Tapi dia beri kat sini 2 kg, sebab tu kita darab 2. So, kita dapat 120 kilojoule. Okay. Okay, kita tengok kepada example seterusnya. Example seterusnya adalah 1 kg, 1 kg M kecil of perfect gas is contained in rigid vessel. So, bila ada perkataan rigid vessel, automatically V1 sama dengan V2 atau proses isi padu ataupun proses isometric. Jadi, is contained in a rigid vessel at 3 bar, P1 and T1 adalah 315. Okay, darjah Celsius. The gas is then cooled until the pressure falls to 1.5 bar. So, ini adalah P2. Calculate the heat rejected of gas. Jadi, dia dah bagi M26 kg per kmol, gamma 1.26. Jadi, kita keluarkan dulu apa yang diberikan dari soalan. M sama dengan 1 kg. Kita dah tahu V1 sama dengan V2. P1 sama dengan 3 bar. T1 sama dengan 315 darjah Celsius campur 273.
Okey, kita akan dapat 588 Kelvin. 3 bar, bar adalah 10 kuasa 5 kilopascal, ada 10 kuasa 3, 5 tolak 3, 10 kuasa 2. Jadi kita dapat 3 darab 10 kuasa 2 kilo Pascal, sebab kita nak ubah dari bar kepada kilo Pascal. Okey. Jadi kita akan dapat nilai seperti berikut, dan kita ada P2 sama dengan 1.5 bar. Okey, tukarkan kaedah yang sama, kita dapat 1.5 darab 10 kuasa 2 kilo Pascal. Dan kita ada apa lagi, M, molecular weight 26 kg per K mol, dan gamma adalah 1.26. Calculate heat rejected. Okay. Jadi dia minta calculate heat rejected. Kita punya rumus adalah Q sama dengan M CV T2 tolak T1 heat rejected. Jadi kita tengok balik pada rumus kita, heat rejected adalah Q sama dengan MCV T2 tolak T1. Ini daripada soalan final. Okey, jadi kita dapatkan Q. Kita tengok dulu apa data yang diberikan. M ada, CV tidak diberikan, T2 tidak diberikan, dan T1 telah diberikan. Jadi Q yang kamu kena cari sebenarnya ada 3 unknown ataupun nilai yang tidak kita ketahui dalam persamaan ini. Jadi yang mana kita boleh cari dulu adalah CV. Kita rujuk balik kepada rumus-rumus CV. Okey. Gamma CP tolak CV, R CP tolak CV. Okey. Jadi ada tak rumus lain yang kita pernah belikan dalam chapter 2 sebelum ni? Okey, yang tu tak ada, jadi kamu kena hafal lah. Tapi kita pernah berikan sebelum ni. Okay. Jadi dalam kamu punya buku pada chapter 2, kamu boleh rujuk pada muka surat 51. Rumus ni telah diberikan iaitu CV sama dengan R gamma tolak 1 pada muka surat 51. Okey, chapter 2. Dan kita tengok cara nak dapatkan dia. Dia dah berikan R diberikan tak? R diberikan tak? Okey, R pun tak diberikan juga. Tapi kita kena cari R dulu baru kita boleh guna persamaan ni. So kita cari R dulu. R sama dengan RO over M, sebab dia bagi kita molecular weight M besar. Jadi M besar ni hanya diguna pakai pada rumus ini sahaja. Jadi kita kena alert. Okey. So kita dapatkan R sama dengan 8.3144. Ini adalah nilai tetap fix. Ingat tu. Dan kita ada M26. Jadi R kita dapat 0.32. Okey, setelah tu baru kita boleh menggunakan persamaan CV. CV sama dengan R gamma tolak 1, iaitu 0.32. Gamma dah diberikan dalam soalan sebanyak 1.26 tolak 1. So CV kita dapat 1.23 kilojoule per kg Kelvin.
Jadi Q barulah kita boleh guna CV. Kita baru dapat CV. Okey, macam mana T kita belum dapat lagi. Jadi kita cari pula T. Okey. Untuk T ataupun suhu kedua, ini adalah persamaan sesuhu. Jadi P1 V1 over T1 sama dengan P2 V2 over T2. So ini adalah sesuhu. Jadi kita buang V. P1 kita nak cari T2. Okay, kita nak cari T2. Jadi kita ada P1 T1 sama dengan P2 T2. T2 berada di bawah, kita bawa terus naik ke atas. T1 berada di bawah, bawa dia ke sana, ke sebelah kiri. P1 berada di atas, bawa dia turun ke bawah. Jadi kita gerakkan dulu T2. Okay, P2 memang stay. Okay, T1 bawa naik atas. Okay, P1 bawa turun bawah. Okay, jadi kamu nampak T2 kamu 1.5 darab 10 kuasa 2 T1 588 manakala P1 3 darab 10 kuasa 2 dan kamu dapat T2 kamu bernilai 294 Kelvin. Biarkan dia dalam bentuk Kelvin sebab kita akan mengira menggunakan nilai Kelvin. Okey, sekarang barulah kita boleh guna persamaan untuk mencari haba. So, kita ada Q sama dengan M. Dah diberikan dari soalan 1 kg. CV telah kita kira 1.23. T2 294. Tolak T1 588 dari soalan yang telah diberikan. So, kita dapat jawapan kita dalam negatif 361.62 kilojoule per kg. Maka adalah Q out. Haba dikeluarkan. Heat is rejected. Okey. Ini jawapan kita. Ingat lagi kamu kena ingat. Iaitu apa yang masuk in, out. Okay, kalau in, Q positif. Kalau W negatif, kerja negatif. Kalau dia keluar, haba keluar negatif. Dan kalau kerja masuk adalah positif W. Okay, jadi ini adalah contoh bagi persamaan seisi padu.